السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penerbit Usama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi ayat ke-47 dan berikutnya daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah, jika mereka berbantah-bantah dan neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, sungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, kerana sungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga Jahannam berkata, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dengan bawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, doalah kamu, dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Allah mula menceritakan kepada kita di sini perihal perdebatan penghuni neraka, di mana mereka ni saling membantah. Firaun beserta kaumnya termasuk dalam penghuni neraka tersebut. Orang-orang yang lemah, pengikut, pengampu kepada pemimpin-pemimpin yang kafir dan sesat ni berkata kepada orang yang dahulu memimpin mereka, ini termasuklah pemimpin, pembesar, orang yang disanjung di dunia dulu, inna kunna lakum tab'a, inna kunna lakum tab'a, kami ni adalah pengikut-pengikut kamu, kami mentaati kamu, kami sanggup buat apa saja untuk kamu masa di dunia dahulu. Fahal antum mughnuna 'anna nasiba minan nar, boleh tak kamu hindarkan kami dari sebahagian azab api neraka ni? Nasiba minan nar, sikit pun tak apa. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, mereka mula minta kepada dahulu orang disanjung, apakah dapat bantu kami ringankan sikit dulu kat dunia, macam-macam kau janji untuk kami, sekarang kat akhirat ni dapat tak buat pembelaan untuk kami? Dari sudut bahasa Arab, taba' ini maknanya pengikut. Para ulama berbeza pandangan dari sudut asal usul perkataan ini. Apakah taba' ini maksudkan di sini adalah tabi' ataupun dia ni merupakan satu jamak? Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, taba' ni, taba' maksudnya merujuk kepada wahid ataupun jamak, mufrad ataupun jamak, dalam pandangan ulama lughah mazhab Ahli Basrah. Manakala berkata Al-Kufah pula, sebenarnya taba' ini adalah satu perkataan jamak dan tidak ada mufrad baginya. Dia digunakan dalam versi seperti itu. Yang satu daripada, yang lain daripada taba' ini iaitu tabi'. Tabi' ini adalah mufrad kepada jamak atba'. Menggunakan masdar dalam konteks ni, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, menggunakan satu yang merujuk kepada taba' adalah menampakkan bahawa pengikut-pengikut orang yang telah pun derhaka kepada Allah SWT ini, inna kunna lakum taba', kami ni mengikuti kamu. Kalau seorang kami ikut, beramai-ramai pun kami ikut juga.
Maksud yang dikehendaki oleh Allah di sini mengikut membabi buta sebenarnya. Kalau ayat yang lalu telah kita bincangkan bagaimana keluarga atau penyokong-penyokong Fir'aun masuk ke neraka, jadi melalui ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan apa yang akan berlaku kepada penderhaka-penderhaka di neraka nanti, sama ada melibatkan penyokong-penyokong Fir'aun ataupun orang-orang yang sama seperti Fir'aun. Jadi Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW supaya perkara ini jangan berlaku kepada kamu. Ia akan berlaku kepada pengikut-pengikut Fir'aun dan orang yang mengikuti Fir'aun. Di akhirat besok mereka akan memohon pertolongan kepada pemimpin-pemimpin mereka, dalam keadaan pemimpin itu pun tidak mampu buat apa-apa. Qala allazina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang menyombongkan diri yang dulu di dunia merupakan pemimpin disanjung itu berkata, sungguhnya kita sama-sama dalam neraka. Inna kullun fiha. Kami tidak akan sanggup menanggung walaupun sekelumit azab yang kamu terima. Kami punya seksa ni pun dah berat, kami pun tak mampu nak memikulnya, apatah lagi kalau kami nak mengambil sebahagian daripada apa yang menimpa kamu. Jauh sekali, jauh panggang dari api. Kami tidak akan mampu buat apa-apa. Innallaha qad hakama bainal ibad. Kerana semuanya Allah telah meletakkan keputusan antara hamba-hambanya. Jadi Allah tidak akan meringankan seksa lagi terhadap seorang yang lain, sedangkan kadar yang menjadi hak kewajipan untuk ditanggung dirinya sendiri, Allah tidak akan ambil untuk diberi kepada orang lain. Tidak akan itu berlaku. Dulu kita pernah bincangkan di surah Al-A'raf, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu yang tidak mengetahui. Tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab pada satu hari kalau kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu minta agar dibawakan kepadanya oleh khadam segelas air untuk diminum. Jadi Sayyidina Umar bila membaca ayat-ayat seperti ini, wa idza tahajjuna bin nari faqulu du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allaha qad hakama bainal ibad. Sayyidina Umar teringat ayat seperti ini dan juga ayat wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah pada hari orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik, nikmat yang kami berikan dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka kini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, kerana kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah buat kefasikan. Sayyidina Umar tadi minta dibawa segelas air. Bila air ni dihidangkan saja tak jadi Sayyidina Umar nak minum. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, membaca ayat seperti ini, dialog ahli neraka, dan begitu kerasnya arahan perintah yang dikenakan kepada mereka oleh khazanatu jahannam, penjaga-penjaga neraka. Sayyidina Umar, Khalifah Umar tidak jadi minum. Amir minta jadi minum. Terima kasih, aku tak jadi minum. Kenapa? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, kita buat muhasabah, tak lari daripada beberapa bentuk. Seorang di kalangan kita beribadah kepada Allah macamlah seorang hamba beribadah, melakukan kerja kepada Tuhan. Bayangkan seorang pekerja melakukan kerja untuk Tuhan. Tuannya bos besar, dia hanya seorang cleaner, dia bersihkan tingkap, ada can yang akan duduk. Nampak saja kereta bos datang, kelang kabut dia buat bekerja. Kenapa? Kerana dia takut bermajikan itu. Nanti dia tegur, cermin ni kenapa ada kesan tapak tangan, kenapa kasut dia tak bersusun, kenapa gelas dia tak dibasuh. Cleaner, itulah kerjanya. Kerjanya cari helah sebanyak mungkin untuk melihat. Kalau datang dia segar, maka kalau kamu dia bekerja. Kerana dia mengharapkan tak lebih daripada apa yang akan diperoleh pada hujung bulan, kadar bayaran yang telah ditetapkan itu. Ini satu kategori, kata Imam Ghazali. Kategori yang lain, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ada pula di kalangan seorang yang bekerja ni kerana dia merasakan ada kerakyat untuknya. Seorang yang berada di peringkat eksekutif contohnya, dia bekerja, maka dia buat yang terbaik, cuba yang terbaik. Kerana dia bukannya seorang cleaner. Bila dia buat kerja yang terbaik, manager umpamanya buat kerja yang terbaik, supaya dengan kerja yang terbaik itu dia akan reward dengan benda-benda yang tidak pernah dijanjikan selain daripada gaji. Ini pun tidak lagi juga daripada
niat bekerja untuk dapat satu kelebihan, untuk dapat satu kedudukan, untuk dapat satu ganjaran, pun tidak ada masalah. Tapi lebih baiklah daripada yang bekerja sebagai buruh kasar di bawah tadi. Muslimin ini muliakan Allah sekalian, ini adalah seorang yang bersyukur. Dia bekerja mengikut kemampuannya, dan mungkin tidak berkira dia seorang pekerja yang amanah, yang bersyukur. Ada seorang lagi yang umpama peniaga, pedagang, kata Imam Ghazali. Dia buat yang terbaik kepada orang yang datang kepadanya, membeli dalam keadaan appearance yang menampakkan dia seorang hebat ataupun tidak, tak penting. Yang penting saya seorang salesman, saya seorang penjual buku, saya seorang peniaga, saya seorang pemilik restoran, saya akan bagi servis yang terbaik. Kita pun tidak tahu, dia datang ni gayanya macam seorang driver, tapi rupanya dia seorang majikan besar. Akhirnya dia pun order daripada kita sebagai seorang pengusaha restoran contohnya. Saya staff sebanyak 5,000 orang, saya nak sediakan makanan untuk staff saya selama setahun kontrak. 5,000 orang makan satu hari tuan, tak payah buka restoran mana-mana. Itu dia seorang yang buat kerja dalam keadaan dia mengharapkan sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dari sudut kategori beribadah kepada Allah SWT. Pertama, guru kasar atau cleaner. Yang kedua, pegawai bawahan. Yang ketiga, seorang pedagang yang dalam perniagaan dilakukan seorang businessman. Apa sekalipun dia mencari peluang dan dia jujur, dia bersungguh-sungguh, kerana rezeki itu dia datang tidak semena-mena. Jadi buatlah yang terbaik, buatlah dalam keadaan kita mengharapkan daripada Allah SWT ihsannya. Ini dia 3 type manusia yang melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat yang sedang kita bacakan ini, masuk dalam hati baginda beliau Amirul Mukminin. Tak jadi nak minum air kosong, air jarang, tak jadi. Kenapa? Kerana teringat besok ke akhirat di mana tempat kedudukan aku. Maka dia pun beribadah bersungguh-sungguh. Nak minum air pun tak jadi, nak buat lagi beribadah. Apa lagi yang boleh dilakukan? Bantu orang, sembahyang sunat, duduk berzikir, baca Quran. Ya Allah, banyaknya peluang. Kerana tak tahu yang mana satu akan menyebabkan impact yang paling besar dari sudut pahala di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah, pulangan di sisi Allah SWT. Tapi barangkali ada yang keempat lagi. Yang keempat inilah yang paling rugi, iaitulah orang beribadat macam robot. Orang melakukan ibadah ni macam robot. Dia pun tidak tahu apa tujuan dia beribadah. Macam satu mesin komputer yang telah diprogramkan, buat saja. Dia pun tak tahu dia dapat pahala ke, dia berdosa ke, dia tak tahu. Inilah orang yang paling banyak daripada hari ini. Boleh kita kaitkan juga Imam Ghazali bahagi pada 3. 3 ni mungkin baiklah tuan-tuan, buat juga. Tapi yang keempat ni langsung buat pun dia tidak mengerti. Rugi kan? Maka kita baca ayat seperti ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kerana ada dalam hati kita perasaan baina raghbah wa rahbah. Kita ada rajak dan juga khauf, takut besok akhir aku kat mana duduk. Adakah duduk di kalangan mustadhaf ataupun mustakbir? Mustadhaf ini orang yang lemah, yang dulu jadi pak turun, pak sanggup. Semua pemimpinnya buat, walaupun salah diikut, disokong, diampun. Bagus bos, bagus bos. Tahu benda tu haram, bagus bos. Yang bosnya lagi dah terbang melayang, dipuji dan dipuju. Kedua-dua ni tuan-tuan, akhirnya berkatalah bos kepada yang menyokong dunia lu, inna kullun fiha. Dan macam mana kau sokong aku apa? Kau yang bodoh, bukan aku yang nak kau sokong aku, tak. Tapi kamu lah yang telah menempat jalan yang silap. Tuan-tuan yang hati dan dikasih Allah. Maka ayat dilanjutkan lagi dengan kata-kata para ulama tafsir, yatahajuna ni yang berkaitan hujjah. Hujjah ni maknanya dalil. Jadi bentuk yang digunakan ayat ini menunjukkan adanya dua pihak yang saling berdebat, membantah, mempersalahkan temannya. Ucapan para pengikut boleh jadi benar-benar merupakan permintaan, kerana ia sejalan, selari dengan kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia pun selalu mengampu pemimpinnya sesuailah dengan kebodohan mereka berikutan dengan kehidupan di dunia dahulu. Biasa mungkin juga permintaan ini selalu bentuk cemohan para pengikut kepada pemimpinnya. Itulah dulu suruh kami sokong kamu, sekarang kami tak tahu apa. Apa kau nak buat untuk kami? Mungkin menjadi begitu juga. Kalaulah difahami dalam bentuk begini, maka jawapan para pemimpin itu bahawa sungguhnya kita semua sama-sama dalamnya merupakan satu pengakuan akan kesalahan mereka dan permintaan agar pengikut tidak lagi mencemooh mereka, kerana sudah cukuplah neraka penghujung
ataupun tempat tinggal kekal untuk mereka semua. Tuan-tuan dan hati yang dikasihi Allah sekalian, cantik ayat ini kalau kita perhatikan. Kata Syekh Qutb, jadi dilukiskan, digunakan firman Allah SWT di sini. Allah gunakan di sudut redaksi ayat kalau kita perhati, fayaqul ni maka mereka berkata. Dia merujuk kepada kata kerja masa kini dan akan datang. Sedangkan ucapan pemimpin digunakan oleh Allah SWT di sini keadaan qala. Qala bagi menunjuk kata kerja fi'il madhi yang telah berlaku. Jadi sangatlah tepat dan wajar kerana memang peristiwa itu belum berlaku. Tuan yang dimuliakan sekalian, boleh juga dikatakan bahawa guna menghadirkan situasi yang terjadi pada saat ucapan ini dalam bentuk ucapan sekarang, seakan-akan ucapan dan keadaan mereka itu sedang berlaku disaksikan kejadian ini. Jadi ada pun penggunaan fi'il madhi ini bagi merujuk kepada pemimpin untuk mensyaratkan bahawa jawapan mereka itu pasti akan mereka ucapkan. Walaupun kini mereka belum ucapkan, tapi besok ke akhirat pasti mereka akan jawab seperti itu. Jadi janganlah kita menyokong apa yang salah dilakukan. Tegurlah dengan prinsip nasihat dan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita bersama terkeluar daripada kelompok yang akan dihukum oleh Allah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan beberapa perkara berkaitan dengan khazanah yang diambil khazin, merujuk kepada malaikat tanggungjawab menjaga neraka yang sikapnya amat tegas dan bengis ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.